Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini cikgu akan bercerita tentang kelas makanan. Berikut adalah contoh-contoh menu makanan. Dan juga yang ini. Mana pilihan awak? Sebenarnya dalam makanan yang kita makan itu mempunyai banyak kelas makanan. Jadi apa kelas makanan yang ada dalam makanan? Okey, jom kita belajar. Kelas makanan terdiri daripada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan juga air. Karbohidrat adalah sejenis sebahagian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Karbohidrat merupakan makanan ruji manusia kerana membekalkan tenaga yang banyak. Contoh karbohidrat adalah kanji, glycogen dan selulose. Kanji merupakan makanan ruji dalam tumbuhan, manakala glycogen adalah makanan simpanan dalam haiwan. Selulosa pula adalah karbohidrat yang membentuk dinding sel tumbuhan. Sesetengah sumber karbohidrat seperti gula dapat membekalkan tenaga dengan cepat. Contoh karbohidrat adalah nasi, mi, pisang, kentang, roti dan madu. Di dalam madu terdapat glukosa. Glukosa adalah unit asas kepada karbohidrat. Karbohidrat adalah gabungan beberapa glukosa. Dan fungsi karbohidrat adalah untuk membekalkan tenaga. Selain daripada itu, kelas kedua adalah protein. Protein ialah bahan makanan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Protein yang kita makan akan dicerna kepada unit asas iaitu asid amino. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan pembaikan tisu-tisu badan yang rosak serta menggantikan sel-sel yang telah mati. Selain daripada itu, protein juga digunakan untuk mensintesis enzim, hormon dan antibodi. Contoh-contoh protein adalah ayam, telur, ikan, ketam, udang dan lain-lain. Kelas yang ketiga adalah lemak. Lemak mengandungi dua jenis iaitu lemak haiwan dan lemak tumbuhan. Lemak mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Lemak terbentuk daripada glycerol dan asid lemak. Lemak merupakan satu sumber dan simpanan tenaga yang tinggi. Setiap gram lemak membekalkan 2 kali ganda jumlah tenaga yang dibekalkan oleh karbohidrat. Lemak melindungi organ-organ dalaman seperti jantung dan ginjal. Selain daripada itu, lemak juga bertindak sebagai mengangkut vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Lemak yang berlebihan dalam badan disimpan di bawah kulit sebagai penebat haba. Lemak boleh didapati daripada minyak, mentega, keju dan lain-lain. Kelas yang keempat adalah vitamin. Kelas yang keempat adalah vitamin. Vitamin merupakan sebahagian organik yang tidak membekalkan tenaga tetapi diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang sedikit untuk mengekalkan kesihatan badan. Vitamin terdiri daripada dua iaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut air adalah vitamin yang boleh larut dalam air dan vitamin larut lemak adalah vitamin yang boleh larut dalam lemak. Contoh vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan vitamin C. Vitamin B kita boleh dapat daripada hati dan telur. Sementara vitamin C kita boleh dapat daripada buah-buahan dan sayur-sayuran hijau. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Vitamin-vitamin ini kita boleh dapat daripada sayur-sayuran hijau.
Vitamin mempunyai kelebihan dan kekurangan jika kita kurang mengambilnya. Contohnya di sini, vitamin A. Vitamin A kita boleh dapat daripada susu, kuning telur dan minyak ikan. Vitamin A membantu penglihatan pada waktu malam dan memelihara kesihatan kulit. Kekurangan vitamin A akan menyebabkan kita rabun malam dan penyakit kulit. Berikut adalah gambar di mana mata kurang nampak pada waktu malam dan penyakit kulit akibat daripada kekurangan vitamin A. Vitamin B kita boleh dapat daripada yeast, hati dan telur, dan ia berfungsi untuk memelihara fungsi sistem saraf dan pembentukan sel darah merah. Kekurangan vitamin B boleh menyebabkan penyakit beriberi dan juga penyakit anemia. Penyakit anemia adalah penyakit di mana badan kita kekurangan sel darah merah dan berlebihan sel darah putih. Menyebabkan sel darah putih akan makan sel darah merah. Seterusnya, vitamin C kita boleh dapat daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Fungsi vitamin C adalah untuk melawan jangkitan penyakit dan memelihara kesihatan gusi dan mulut. Kekurangan vitamin C ini kita boleh mendapat penyakit Scurvy atau penyakit gusi berdarah. Berikut adalah contoh gambar di mana keadaan penyakit Scurvy, gusi lembut dan mudah berdarah akibat daripada kekurangan vitamin C. Vitamin D kita boleh dapat daripada mentega, telur, minyak ikan dan juga boleh dihasilkan melalui pendedahan kulit kepada cahaya matahari. Kepentingan vitamin D adalah ia dapat membantu dalam proses penyerapan kalsium dan memelihara kesihatan gigi dan kulit. Akibat kekurangan vitamin D, kita boleh dapat penyakit riket di mana tulang membengkok, sakit gigi dan penyakit kulit. Vitamin E kita boleh dapat daripada bijirin sayur-sayuran hijau. Ia berfungsi untuk memelihara sistem pembiakan dan kekurangan vitamin E boleh menyebabkan mandul atau kemandulan di mana pasangan tersebut tidak dapat melahirkan zuriat. Vitamin K kita boleh dapat daripada susu, kuning telur dan minyak ikan. Ia berfungsi untuk mempercepatkan proses pembekuan darah. Akibat daripada kekurangan vitamin K, kita boleh dapat penyakit darah lambat membeku. Mineral merupakan bahan bukan organik yang diperlukan oleh badan. Mineral tidak membekalkan tenaga namun masih diperlukan dalam kuantiti yang kecil bagi mengawal atur proses-proses badan bagi mengekalkan kesihatan badan. Contoh mineral adalah fosforus, kalsium dan natrium. Sumber mineral kita boleh dapat daripada hati, daging, garam, buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain daripada fosforus, kalsium dan natrium, mineral yang diperlukan dalam badan adalah kalium, iodin dan mineral besi. Mineral-mineral ini kita boleh dapat daripada sayur-sayuran. Setiap mineral mempunyai kepentingan yang tersendiri. Contohnya, kalsium kita boleh dapat daripada susu, ikan bilis, udang dan sayur-sayuran hijau. Kalsium ini sangat penting kepada tubuh badan untuk membantu pembekuan darah dan menguatkan tulang dan gigi. Kekurangan mineral kalsium ini boleh menyebabkan penyakit riket dan juga osteoporosis.
Penyakit riket adalah penyakit di mana tulang membengkok, iaitu tulang daripada lutut ke buku lali itu membengkok akibat daripada kekurangan kalsium pada tulang. Berikut adalah contoh gambar osteoporosis di mana tulang tersebut kekurangan kalsium. Dan yang sebelah kiri itu adalah menunjukkan gambar tulang yang sehat. Dan sebelah kanan itu menunjukkan tulang yang tanpa atau kurang kalsium. Mineral natrium kita boleh dapat daripada garam, daging dan telur, dan dia berfungsi untuk memelihara sistem saraf. Kekurangan mineral natrium akan menyebabkan kejang otot. Mineral kalium kita boleh dapat daripada tumbuhan dan haiwan. Kalium mempunyai dua fungsi, iaitu memelihara sistem saraf dan membantu pengecutan otot. Kekurangan kalium akan menyebabkan kejang otot dan juga lumpuh. Jadi mineral-mineral ini walaupun dia sedikit tetapi sangat penting dalam kehidupan manusia. Mineral besi kita boleh dapat daripada hati dan juga daging. Ia berfungsi untuk membina sel darah merah, dan kekurangan mineral besi akan menyebabkan penyakit anemia di mana tubuh badan manusia tersebut kekurangan sel darah merah dan berlebihan sel darah putih. Situasi ini akan menyebabkan seseorang itu akan lemah akibat daripada kekurangan sel darah merah. Mineral iodin kita boleh dapat daripada makanan laut dan buah-buahan, dan dia berfungsi untuk membantu fungsi kelenjar tiroid. Kekurangan iodin akan menyebabkan goiter. Goiter ialah keadaan di mana leher membengkak akibat daripada kelenjar tiroid yang membengkak. Seterusnya, mineral fosforus kita boleh dapat daripada keju, daging, telur dan sayur-sayuran, dan dia berfungsi untuk menguatkan tulang dan gigi serta membentuk asid nukleik. Kekurangan fosforus akan menyebabkan penyakit riket, gigi rapuh dan tidak membina DNA. Berikut adalah gambar goiter di mana di dalam leher itu kelenjar tiroid dia akan lebih besar daripada biasa, menyebabkan bahagian leher itu membengkak. Dan di sebelah kanan itu adalah penyakit riket di mana tulang membengkok daripada lutut ke buku lali. Air adalah sebatin yang sangat penting kepada badan kita. Air mengandung unsur hidrogen dan oksigen. Air bertindak sebagai pelarut bahan kimia dan medium pengangkutan nutrien dan oksigen ke dalam sel. Ia boleh mengangkut hasil perkumuhan seperti urea dan garam mineral berlebihan keluar dari sel serta mengawal atur suhu badan melalui proses perpeluhan. Kita perlu minum sekurang-kurangnya 2 liter air sehari. Seandainya kita minum air terlalu banyak melebihi daripada had maksima, maka ia juga boleh memberi kesan kepada tubuh badan kita. Dan sekiranya kita minum terlalu sedikit, ia juga boleh memberi kesan kepada tubuh badan kita. Itu sahaja perkongsian untuk kali ini.